Hakim FM, inspirasi utama anda. Di sepanjang zaman, tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad. Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما
رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para as-sahabah. Seperti kebiasaannya, beliau di masjid dilingkari, dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat beliau yang sedang mendengarkan dengan khusyuk apa yang akan disampaikan oleh kekasih mereka. Digambarkan keadaan para as-sahabah ketika duduk mengelilingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama seekor burung yang sedang hinggap di atas kepala mereka. Menunjukkan begitu khusyuk mereka mendengarkan, begitu senyap suasana hening yang mereka sedang khusyuk mendengarkan pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suasana yang hening dan khusyuk itu datang seorang bernama Jarir bin Abdullah, seorang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat di kampungnya. Jarir bin Abdullah yang masuk melalui pintu masjid melihat tiada ruang untuk beliau duduk hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana di hadapan baginda begitu ramai as-sahabah yang sedang menghampiri kepada baginda Rasulullah. Pada ketika itu Rasulullah yang sedang melihat Jarir bin Abdullah sedang berdiri di hadapan pintu masjid sambil melihat ruang kosong di hadapan. Baginda pun menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, melihat kalau ada ruang yang boleh didatangi oleh Jarir bin Abdullah. Para sahabat yang sedang melihat gerakan wajah Rasulullah menoleh ke kanan dan ke kiri merasa hairan akan perbuatan baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah mengambil selendang yang dipakainya dan dilemparkan kepada Jarir bin Abdullah dan mengatakan, duduklah kamu di atas alas selendangku ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melemparkan selendang itu dan ditangkap oleh Jarir bin Abdullah, dicium oleh Jarir bin Abdullah selendang baginda Rasulullah dan diletakkan di wajahnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah memuliakan kamu seperti mana kamu memuliakan aku. Maka dia Jarir bin Abdullah mengatakan, aku tak akan berani untuk duduk di atas selendangmu ini. Setelah majlis itu usai dan para jamaah, para sahabat bersurai, salah seorang sahabat Nabi bertanya akan perbuatan Nabi sebentar tadi. Baginda bersabda, idza ja'akum karimu qaumin akrimuh. Bila mana datang kepada kamu seorang yang mempunyai kedudukan, seorang tokoh masyarakat, maka hendaklah kamu menghormati kepadanya. Jarir bin Abdullah, kata baginda Rasulullah, adalah seorang tokoh masyarakat di kampungnya, maka dia layak untuk diberikan penghormatan. Demikian perbuatan baginda Rasulullah di dalam menempatkan orang tepat kepada tempatnya. Anda berminat untuk menjadi sebahagian daripada TV IKI, Institut Kefahaman Islam Malaysia, mempelawa warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit produksi dan teknikal TV Grade B41. Jawatan adalah bertaraf tetap, tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam
dalam bidang komunikasi massa, multimedia, pengajian media, penyiaran, perfilman, industri kreatif yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan staraf dengannya. Berpengalaman tidak kurang daripada 2 tahun dalam bidang berkenaan. Berpengetahuan mengenai aspek teknikal dalam penyiaran termasuk peralatan sistem penyiaran, berkemampuan untuk memasang dan menguji peralatan untuk MCP. Antara bidang tugas ialah bertanggungjawab terhadap kelancaran operasi teknikal, rakaman, siaran langsung, teknologi penyiaran dan kesediaan laman sesawang TV IKIM. Hantarkan permohonan anda kepada unit modal insan sebelum atau pada 13 Mac 2024. Inspirasi ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur alhamdulillah kita kembali lagi bersama pertemuan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh. Jam yang kedua kita waktu ini untuk bawakan kepada anda rancangan tadabbur. Jom kita buka Quran sama-sama, kita nak hayati, kita nak baca, kita nak faham dan nak amal-amalkannya. Okey, bersama rancangan tadabbur. Macam biasa, jom anda boleh tonton juga di Facebook Live IKIM FM, juga di YouTube Live IKIM FM. Ramai dah mula masuk komen kita ni. Kita lagi kita baca siapa yang komen tu. Okey, dan kita dah pun ada sama-sama dengan tetamu kita di talian di konti. Kan di talian tu Facebook Live. Okey, tapi di konti kita bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Syafiq bagaimana? Baik seadanya. Baik seadanya. Nampak ceria tu, kami tumpang doktor sebenarnya. Alhamdulillah. Jumaat pun ceria dalam bulan Syaban, insya-Allah. Betul kan? Sebab itulah penawar kita kan, kalau siapa yang tak ambil daripada diri kita sendiri sebagai penawar, orang kata rugilah kan. Ya, sedangkan penawar tu ada dekat kita, sebab tu kita kena senyumkan dulu. Betul doktor? Macam tu. Senyum itu sedekah. Senyum itu juga penawar sebenarnya. Masya-Allah, semoga diberikan lagi kekuatan kepada kita bila kita sendiri yang membangunkan diri kita. Tak ada orang lain lagi nak bangunkan diri kita ni kan. Diri kita sendiri yang kena gerak dahulu doktor. Macam mana doktor, perjalanan okey kah tadi? Semua okey, alhamdulillah. Masya-Allah. Hari yang baik, mula dengan baik, insya-Allah. Masya-Allah, semoga semuanya baik-baik saja, seimbang kan apa yang kita bawakan hari ini. Baik, kita nak buka sesi tadabbur kita pada kali ini menerusi surah Al-Alaq. Insya-Allah jom kita terus buka Quran dan kita nak fahamkan satu persatu. Mungkin di awal ini doktor sedikit mukadimah, definisi awal dalam surah yang bakal kita tadabbur sama-sama ni. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Alhamdulillah, yang berbahagia DJ Syafiq sama dan juga kepada sahabat-sahabat kita ramai masuk tu. Dah ramai yang masuk tadi saya tengok yang berikan salam kepada kita di antaranya Sharifah Kasim, kemudian Rohani Long, kemudian lagi tadi Anita Saleh, Syamuddin Abdul Majid. Betul. Kembali lagi. Dengan kat mana tu? Zaliha Syafi'i. Azhar Helmi. Ya, semua kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan tadabbur pada hari ini surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah merupakan satu surah yang bermaksud segumpal darah, yang merupakan surah yang ke-96 daripada turutan Mashaf, dan dia terdiri daripada 19 ayat, dan dia adalah merupakan kategori ayat-ayat Makkiyah, tapi surah-surah Makkiyah. Jadi kita tahu bila surah Makkiyah ni dia banyak menceritakan tentang akidah, tentang asal kejadian manusia, tentang hala tuju, tentang akhirat dan sebagainya. Baik, secara kesimpulannya surah Al-Alaq ini adalah merupakan surah yang sangat dititik beratkan oleh para ulama, kerana dia adalah merupakan surah yang pertama diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sejarah penurunan wahyu, menurut setengah ulama bahawa ayat yang pertama diturunkan adalah pada surah Al-Alaq ini, dari 1 sampai ke 5. Jadi memang ini adalah merupakan ayat yang diberikan perhatian, sebab di sinilah kita katakan penyataan kehidupan manusia dan apa yang perlu manusia lakukan dalam perjalanan ini menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa kita nak dengar dulu
bacaan Bacaan surah surah ini. Al-Alaq ini dan juga terjemahannya. Betul. Jom sama-sama kita nak menekun mendengar dan pastikan kita boleh terus sekarang ni buka Quran. Kalau dekat telefon pintar sekarang canggih doktor. Kan Ya, Quran tu dah ada dekat telefon pintar kita. Boleh buka sama-sama terus saja surah Al-Alaq ini untuk kita fahamkan, kita dengarkan sebaik mungkin menerusi perkongsian ini. InsyaAllah jom sama-sama kita dengarkan, okey? Ya, daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-8 untuk sesi kita yang pertama ini, Doktor. Jom kita mulakan sesi tadabbur kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara kesimpulannya, kalau kita sebutkan tadi bahawa surah Al-Alaq adalah merupakan surah yang pertama diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, bahawa ini berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk beribadah di Gua Hira, ya. Di mana di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berseorangan, dan kemudiannya datanglah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril yang kemudiannya mendekap ataupun yang memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erat, dan disebutkan dalam riwayat ada 3 kali pelukan, ya, dan pelukan itu sebenarnya adalah merupakan satu bentuk pelukan untuk kita katakan menyampaikan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril mengatakan Iqra, dan Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak boleh membaca, bacalah, dan aku tidak boleh membaca, sehinggalah pada kali yang ketiga, maka di waktu itu Jibril berkata Iqra, dan ada setengah riwayat mengatakan Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian buah Nabi SAW Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini adalah merupakan kisah yang masyhur, ya, yang kita tahu berkenaan dengan awal permulaan turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, yang menjadi kemudiannya asas kepada kita memahami akan dustur ilahi ataupun risalah ketuhanan ini melalui apa yang disampaikan kepada Nabi SAW dalam bentuk Qurannya, dan kemudian pengajarannya kepada sahabat, dan terusnya sampai kepada kita. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang cukup penting, ya, Syafiq. Kalau kita tengokkan di sini penyataan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan Iqra, ya, dan Iqra itu adalah kita baca dengan nama Tuhan. Allah memulakan dengan nama Tuhan, ya. Dan kalau kita lihatkan pada hujung akhir ayat ni juga nanti, kalau kita tengok dalam surah ni, Allah suruh juga dengan untuk sujud dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Jadi dari segi munasabat ayat ni, surah ni dimulakan dengan nama Allah, dan akhirnya kita sujud kepada Allah, kan. Jadi dalam membahaskan tentang ayat ataupun tentang permulaan surah Al-Alaq ini, Allah menyebut Iqra, dan inilah satu kita katakan semboyan kita, satu perkara yang kita wawarkan, bahawa manusia itu dia perlu belajar. Betul. Kan? Betul. Dia perlu kepada pembacaan untuk ilmu. Dan di sinilah Nabi SAW membawa manusia daripada kejahilan kepada alam yang lebih terang dengan ilmu, ya. Maka ilmu itu tak akan didapati dengan sesuatu yang lain melainkan dengan membaca.
Jadi ilmu adalah merupakan asas atau menteras dalam Islam itu sendiri. Dia nak memahami Islam, dia kena belajar ilmu. Dan cara belajar ilmu itu dengan membaca. Khususnya kitab Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah sumber kepada ketamadunan ilmu Islam. Dan daripadanya lah kemudiannya lahir berbagai-bagai bentuk ketamadunan asasnya yang ada dalam Al-Quran. Jadi di sinilah kalau kita tengok, Islam sangat mementingkan ilmu. Dan dengan asas inilah kalau kita lihatkan ketamadunan kerajaan Islam itu dibangunkan, dan membawa manusia pada zaman itu daripada jahiliah kepada satu bentuk ketamadunan dan peradaban yang sangat tinggi dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kan kalau kita buat kajian, apa yang ada di zaman kita pada hari ini, yang walaupun kita zaman moden semua benda yang ada pada hari ini dikatakan 90% asalnya adalah berasal daripada ketamadunan kerajaan Andalus. Maksudnya yang dibangunkan oleh umat Islam. Jadi di sinilah kalau kita lihatkan asas kepada nak membina peribadi kita juga adalah dengan ilmu. Bukan setakat nak membangunkan kerajaan, ketamadunan, peradaban, tapi nak membangunkan diri sendiri itu juga dengan ilmu pengetahuan. Dan kita dilatih untuk belajar ilmu itu semenjak daripada buayan lah. Betul. Minal mahdi ilal lahdi. Kan, daripada buayan sampailah ke mati. Tak habis-habis kita untuk ilmu. Kan, dan ilmu ni bukan setakat ilmu yang formal saja. Kan, kita berdapat ilmu yang tidak resmi dalam kehidupan kita. Malah ada istilah universiti kehidupan. Betul. Dengan pengalaman. Kan, bila kita ada ilmu, kita belajar ilmu, kita akan dapat mengalami. Untuk kenal alam, akhirnya kita jadi alim. Masya-Allah. Kan, itu segi istilahnya. Kan. Jadi orang yang berilmu ni kalau tengok segi falsafahnya, kalau tak ain dia macam menganga Kalau kita tengok kan perkataan ain lam mim kan, dia menganga. Mula-mula dia menganga, tanda je ilmu. Tapi dengan adanya ilmu tu dia kena ali. Ali itu tinggi. Ali dia akan naik jadi lam. Lam itu lin, orang yang lembut. Dan bila mana dia faham ilmu, dia akan turun, dia akan jadi mim. Mim ini dia akan ke bawah. Kan? Maksudnya orang yang betul-betul mukmin, dia itu kalau ada ilmu dia menunduk. Resmi padi itu makin berisi makin tunduk. Itulah resmi ilmu. Falsafah tu. Kan. Jadi ain lam mim itu sebenarnya dibahaskan oleh ulama, hatta bentuk huruf tu sendiri. Masya-Allah. Kan, ain ada maksud dia. Kan ada falsafah sebalik dia. Kan. Jadi di sinilah kita tengok kan asas kepada pribadi manusia. Dia sendiri nak membahaskan tentang iqra' saja, tentang ilmu yang kita nak belajar. Dan ilmu tu pula kita tengokkan adalah merupakan ilmu yang mesti kita belajar yang ada kait-mengait dengan Allah. Sebab iqra' bismi rabbik. Hendaklah kamu membaca dengan nama Tuhanmu. Dengan apa pun yang kita buat, kita kena mulakan ilmu dengan ilmu mengenai Allah Ta'ala dulu. Maksudnya sekarang ni kita belajar sains, kita belajar matematik kan. Betul. Kita belajar sejarah kan. Tapi sebenarnya kalau kita ikut secara Islam, belajar sejarah tapi dalam kerangka tauhid. Belajar matematik dalam kerangka tauhid. Belajar kita katakan matematik tapi dalam kerangka tauhid, dalam kerangka agama, untuk kita kenal Allah. Kan? Sebab asasnya Allah mengatakan iqra' bismi rabbik. Hendaklah kamu itu membaca dengan nama Tuhanmu. Maksudnya dengan kerangka tauhid itu sendiri. Jadi inilah yang kita tengok sekarang ni. Kita dah belajar secara terpisah. Itu sebab kita kata sekularisme tu dia memisahkan agama daripada keduniaan. So kita belajar ilmu dunia, tak ada kait-mengait dengan tauhid pun, tak ada kait-mengait dengan agama pun. Kan? Kita belajar memasak contohnya, tak ada kait-mengait pun dengan agama, tak ada kait-mengait dengan tauhid. Tapi sebenarnya itu semua ada kait-mengait dengan tauhid. Masya-Allah. Semua bentuk ilmu adalah untuk kenal Allah. Kan? Cuma caranya tu kata Imam Ghazali, dia ada ta'allum rabbani, ta'allum rabbani, ada ta'allum insaniyah. Dia ada cara belajar yang daripada manusia, dia ada cara belajar daripada Allah SWT terus. Tapi semuanya untuk kita kenal Allah SWT. Jadi kita sebenarnya kena sepadukan balik. Kan, cara belajar tu kita kena sepadukan balik. Walaupun kita belajar memasak sekalipun, dia mesti dalam kerangka agama, dalam kerangka syariat. Kan, kena ingatkan juga kepada Allah, untuk kenalkan Allah juga. Kita belajar matematik ke, sejarah ke, geografi ke, apa ke, fizik, kimia ke, semua mesti di dalam kerangka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi itu asas dia. Barulah kemudian fitrah kita tu bersih, fitrah kita tu kembali kepada asal dia. Jadi Allah mengatakan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk.
Jadi Allah mengistiharkan, Allah menciptakan makhluk. Allah sebagai khalik. Allah sebagai khalik dan kita itu sebagai makhluk. Bila kita khalik, maka Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Bila kita Tuhan, dia menciptakan makhluk. Dan di sini kita kena faham bahawa bila kita kata Allah Ta'ala itu khalik, dia ada hak ketuhanan dia, uluhiyah dia. Sebab tu kita bila dalam syahadah tu kita kata la ilaha illallah. La ilaha illallah tu maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah tu. Yang dikata tidak ada Tuhan tu kita nafikan bukan Tuhan orang kafir, tak. Bukan itu, sebab dia tidak ada hak ketuhanan situ. Yang kita nafikan adalah kebesaran makhluk. Sebab Allah khalik, dia khalik. Bila kata khalik, dia menciptakan. Dengan Tuhan orang kafir dia tak menciptakan, kan? Dia batu saja, betul kan? Ataupun kadang-kadang dia kayu je, ataupun dia benda berhala saja, benda objek. Dia bukan ada hak ketuhanan di situ. Jadi kalau kita nafikan la ilaha itu dengan maksud menafikan Tuhan orang kafir, itu satu kesalahan sebenarnya dalam pembelajaran ilmu tauhid. Yang kita tolak itu adalah menafikan kebesaran makhluk, menafikan alam ini dia mempunyai bekas. Yang semua itu adalah kembali kepada Allah, kembali kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini bila kita katakan Allah Ta'ala itu khalik, dia menjadikan, dan setiap benda yang dijadikan itu makhluk. Dan makhluk itu juga disebutkan sebagai alam. Ma siwallah alam. Apa yang selain daripada Allah dikatakan alam. Sebab tu kita katakan Allah tidak duduk dalam alam. Allah tidak bertempat, Allah tidak itu dalam masa. Dan di mana-mana pun tak boleh. Tak boleh juga. Sebab itu dah jadi macam golongan orang yang kita katakan dia duduk di mana-mana. Allah tidak bertempat. Bila kata tempat tu kita tolak istilah di mana-mana pun kita tolak. Dia wujud kan bila makan wala zaman. Dia wujud dalam keadaan tidak dalam tempat, tidak di dalam masa, tidak mengira. Jadi dalam hal ni tidak di mana-mana pun. Dia laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang tak serupa dengan makhluk. Sebab ada juga orang kata Allah Ta'ala di mana-mana, kan? Itu jadi macam golongan kita kata yang menyembah berhala juga. Sebab dia kata Tuhan dia kat mana-mana, kan? Dia ada Tuhan dia dekat depan rumah dia, ada Tuhan dia dekat dalam rumah dia. Kita tak boleh cakap macam tu. Ba'in an khalqihi. Allah Ta'ala tu dia jauh, tidak ada hubungan dengan kita katakan makhluk dia ni, dalam keadaan yang tersendiri. Jadi ini tauhid lah. Tauhid, betul. Sebab tu kita bila mana kita sebut kat sini iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Maksudnya bila kata Allah yang menjadikan, dia khalik, maksudnya dia adalah merupakan pencipta. Dan tidak ada yang lain selain daripada dia yang mencipta. Di sini mewajibkan padanya itu sifat wahdaniyahnya, sifat keesaan dia. Jadi wajib di situ kita belajar tauhid lah. Wajib di situ kita kenal wahdaniyah macam mana. Kalau dalam kaedah Ahli Sunnah Jamaah ni kita nafikan. Contohnya ada Tuhan yang selain daripada Allah, ada kita katakan wahdahnya dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi af'alnya, kan? Jadi untuk kita faham bahawa bila mana kita sebut qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala Esa, Allah mempunyai sifat uluhiyahnya yang kita katakan sifat ketuhanan, yang melampaui daripada segala perkara, daripada sudut makhluknya. Jadi makhluk tidak capai akalnya tentang nak memahami zat Allah Ta'ala, melainkan kita kenal dia melalui sifat dia. Itu pengajian tauhid lah. Tak apa, kita nak cerita dalam kerangka tafsir dulu, kan? Tauhid tu nanti insya-Allah kalau kita mungkin ada kuliah-kuliah yang lain ataupun yang lain, ustaz-ustaz yang lain boleh baca kat situ, ya. Baik, Allah mengatakan tadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baik, kemudiannya Allah menjelaskan bila mana Allah menciptakan manusia itu daripada segumpal darah, sebuku darah, asal kita. Dalam hadis Nabi SAW juga Nabi mengatakan innallaha jama'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik, sesungguhnya Allah menghimpunkan kejadian manusia itu 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani, 40 hari dalam bentuk darah, alaqah. Cuma dalam sains dia ada kaji kat sini bahawa alaqah ni bermaksud bergantung, maksud darah tu dia bergantung dekat rahim. Sehinggalah kemudiannya 40 hari Allah Ta'ala menjadikan dia dalam bentuk mudratan, dalam bentuk daging yang telah dibentuk, dan kemudian baru Allah Ta'ala hantar malaikat untuk ditiupkan baginya ruh dan ditetapkan baginya takdir. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk kejadian yang Allah Ta'ala sebutkan tentang asal usul manusia itu, asal usul manusia itu. Jadi kalau kita lihat ini dah masuk kepada sains,
Betul. Ilmu kan dah masuk pada biologi dalam bentuk ilmu. Jadi asasnya tu ada dalam Quran. Jadi kita kena kaji lah. Bila masanya kita jadi nutfah, air mani, bila masanya kita jadi alaq, daripada segumpal darah, kan? Bila mana kita ni dibentuk, bila mana kita diberikan sifat, bila mana kita ditiupkan roh, kan? Jadi kalau kita tengok ini perbahasan yang panjang ni, perbahasan yang panjang. Sebab kalau ikutlah hadis mengatakan selepas 120 hari, selepas 4 bulan baru ditiupkan roh. Sedangkan ibu mengandung dalam 2 bulan je dah ada nyawa, dah ada, kita dah tahu, dah bergerak. Jadi jantung macam mana tu? Sebab dalam hadis kata 4 bulan. Macam soalan perlawanan, tapi tidak berlawanan sebenarnya. Ada dia punya mutawaqah dia, ada dia punya apa ni dikatakan pertemuannya. Apa yang dimaksudkan dengan 4 bulan tu, apa yang dimaksudkan dengan pengalaman kita bila anak tu dalam kandungan isteri ataupun dalam kandungan perempuan, wanita, dia dalam masa 1 bulan lebih, 2 bulan dia dah ada. Dia punya apa ni nadi jantung tu. Di situ lah nanti kalau kita bahas dalam ilmu tasawuf pula, nanti kita akan bahas ada roh yang dikatakan roh roh yang kita katakan sebagai roh hayat dan roh tamayyiz. Kat situ. Roh hayat tu roh kehidupan. Dia ada pula roh nanti roh tamayyiz, roh kesedaran. Macam kita tidur kadang-kadang kan. Bila kita tidur, kita ada, tapi kita dah mengalami satu keadaan yang lain, keluar daripada alam kehidupan. Kita mimpi benda. Itu roh yang mana yang keluar tu kan. Itu namakan roh tamayyiz. Yang tinggal tu roh hayat. Jadi perbahasannya panjang kat situ. Roh tu satu sebenarnya, tapi fungsi dia. Jadi situlah yang dia akan membawa kepada dalam dari segi anak tadi tu patutnya 2 bulan, tapi dalam hadis disebut 4 bulan. Kan. Sebab dia sebut 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari dalam mudghah. Kan? Maksudnya 40, jadi 120 baru ditiupkan roh. Roh tu apa? Roh yang menerima akan takdir. Bukan roh kehidupan biasa ni, tapi roh yang menerima taklif dalam kita katakan kandungan. Dan di situ juga kalau kita tengokkan Allah menyebutkan tentang manusia itu diberikan pendengaran, lalu diberikan penglihatan. Disebutkan pendengaran dulu, baru penglihatan. Sebab apa? Sebab panca indera yang pertama sekali yang Allah bagi pada manusia itu adalah pendengaran. Maksudnya tak keluar lagi daripada perut ibu, dia boleh dengar. Sebab tu orang kata kalau nakkan anak tu jadi bijak, bacakan surah Luqman. Kalau nak cantik, bacakan surah Yusuf, bacakan surah Maryam contohnya kan. Dia dah boleh mendengar. Walaupun tak boleh melihat, tapi dia boleh mendengar. Sebab panca indera yang pertama sekali yang Allah Ta'ala bagi pada manusia dalam kandungannya adalah pendengaran. Dan pendengaran itu juga adalah merupakan panca indera yang terakhir yang Allah Ta'ala akan cabut daripada manusia ketika mana kematiannya. Mata dah tak nampak, kita dah mengalami benda yang berkaitan dengan alam barzah, tapi telinga boleh dengar lagi. Sebab tu Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak meninggal dunia di kalangan kamu itu dengan la ilaha illallah. Nabi tak kata bawakan Quran kepada dia untuk dia baca. Sebab pandangannya tak ada dah kecuali pendengaran. La ilaha. Sebutkan padanya dia tu la ilaha. Dia akan dengar. Walaupun tak nampak. Sebab alam tu dah mula berbuah. Alam daripada alam dunia ni kepada alam barzah, alam akhirat. Itulah kalau kita tengok kan dari segi tafsir memang banyak nak cerita ni kan. Banyak lebar nak cerita ni, tapi kita cerita sikit-sikit kan. Mudah-mudahan kita tadabbur, dan konsep tadabbur kita santai kan. Kita baca, faham dan amalkan. Apa yang dapat kita baca, faham, amalkan. Betul. Okey, jadi Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq, dan Allah Taala menciptakan manusia itu daripada darah yang beku. Dan Allah mengatakan iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jadi Maha Pemurah Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu yang diperlukan oleh manusia sebelum manusia itu minta. Kita kan? Kita dalam perut lagi kan, Allah dah siapkan takdir dah. Allah tahu apa kita perlu. Allah tahu apa kita perlu. Sebab tu bila mana kita membaca Fatihah kan, kita kata alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan segala alam, Tuhan yang menjadi Rabb pada segala alam. Sebenarnya kita puji tu kenapa? Benda yang kita tak minta Allah bagi. Nikmat dia. Betul. Kita kalau kerja sebulan boleh dapat gaji kan? Betul. Tidak kan? Ya. Tapi dengan Allah Ta'ala
sebelum taklif, kita taklif bagi lelaki bila sampai balik umur kan 15 tahun, perempuan datang akhirnya 9 tahun, baru didatangkan taklif. Kita tak. Allah bagi dulu kehidupan, Allah bagi nikmat dulu, barulah kemudiannya Allah datangkan taklif agama ni. Sebelum tu belajar dulu. Allah kata belajar dulu. Kan? Jadi macam ibarat kata kerja baru sehari, tak sampai sehari Allah dah bagi dah gaji. Allah Taala bagi nikmat dah. Ini benda yang kita dapat sesuatu yang kita faham daripada perkara ini. Ya, iqra rabbukal akram, dan bacalah. Dan Tuhanmu itu sangat mulia, ya kan? Dan kemuliaan Allah Taala itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan apa yang ada pada kita ini dalam keadaan di mana kita belum mintanya lagi. Ya, allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Yang ini yang kita tengok, kalau kita lihatkan, berkata setengah ulama, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya? Sebab ilmu itu akan datang dengan tulisan. Dan kalau kita lihatkan, ada pepatah Cina yang mengatakan seburuk-buruk tulisan itu sebaik-baik ingatan. Jadi kita kena catat. Banyak mencatatlah, kan? Dan kita tengok kawan-kawan kita sekarang ni di FB pun banyak mencatat, masya-Allah, kan, untuk diberikan kefahaman kepada sahabat-sahabat kita yang lain, kan? Terima kasih. Itu terima kasihlah kita ucapkan, kan? Kita boleh cakap tapi kita nak sampaikan tu satu benda yang mungkin nak tulis dan nak bercakap satu benda yang susah, kan? Betul. Tapi mereka menulis untuk kita. Alhamdulillah. Kan balik tu learning point tu, kan? Baik. Jadi Allah mengatakan allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajarkan manusia itu apa yang tak diketahuinya. Jadi kembalinya balik kepada Allah. Maksudnya kita ni hakikatnya tak tahu. Dan banyak benda kita tak tahu. Kita banyak benda tak tahu sebenarnya. Walaupun kita dah kata belajar sampai tahap mana sekalipun, tetap nak bandingkan ilmu Allah ni Allah kata apa? Dia macam lautan. Yang kalau kamu mengatakan bahawa sesungguhnya nak bawa bandingan, ingatlah Allah kata, kalaulah pohon-pohon dijadikan sebagai panel, air lautan sebagai tinta untuk ditulis kalimah-kalimah Allah, ilmu-ilmu Allah, pasti tak akan dapat kamu menulisnya atau menghabiskan menulisnya. Walaupun didatangkan dengan seumpamanya itu lagi, kan? Maksudnya senang cerita, kita ni jahil lah. Nak banding Allah alim, Allah mengetahui, kita jahil. Allah maha berkuasa, kita lemah. Ya. Allah Ta'ala itu adalah merupakan Tuhan Khalik kita makhluk. Ya, jadi kepada Tuhan lah sebenarnya kita akan kembali sebenarnya. Ya, sebab tu dalam ayat yang ke-8 tu Allah mengatakan inna ila rabbika ruj'ah. Ya, dan kepada sesungguhnya Tuhanmu lah tempat kamu akan kembali untuk menerima balasan. Ya, sebab apa? Sebab manusia tu dia dalam keadaan dia macam tu tak tahu, tapi sebenarnya dia sombong. Kalau kita pada ayat yang ke-6, ingatlah sesungguhnya manusia melampaui batas yang sepatutnya atau sewajibnya. Yang ke-7, dengan sebab dia melihat dirinya sudah cukup sempurna dengan apa yang dihajatinya. Ya, dia rasa dah hebat. Sedangkan asal kejadiannya itu tak ada apa-apa. Kosong. Ya, dan dia tak tahu apa pun. Allah ajarkan dia. Dia tidak punya pakaian, Allah bagi kepada dia. Dia tak ada makanan, Allah bagi kepada dia. Dia tidak ada penempatan, Allah bagi kepada dia. Jadi segala-galanya datang dari Allah, tapi dia sombong, dia lupa. Dan Allah mengatakan inna rabbaka ruj'ah. Ya, dan sesungguhnya kepada Allah Ta'ala lah nanti kamu akan dikembalikan. Maka di situlah kalau kita lihatkan, Allah nak ingatkan kepada kita tentang asal usul kita. Jadi kan ada pepatah kata apa, kacang lupakan kulit. Jadi nilai ibaratnya, kan, kalau kita hidup kat atas muka bumi ni, dalam ibarat kita rasa macam kita lah yang memiliki segala-galanya, kan, kita rasa kita lah yang memiliki kekayaan, kita lah yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka sebenarnya inilah kita perkara yang paling tepat sekali yang nak sebutkan, kacang lupakan kulit. Kita tak ingat asal usul kita yang datang sebenarnya daripada tak ada benda, kan. Duduk kat dunia ni, bila nak mati nanti pun tak ada benda yang nak kita bawa, kan. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa yang dapat kita bawa melainkan amal-amal kita, kan. Jadi inilah benda yang kita perlu ingatkan dan sentiasa muhasabahkan. Kita menjadi orang yang macam kita kata falsafah ilmu. Mula-mula kita tamak dengan ilmu tu, ain tu, macam kita berlanga, kan. Dan kemudian bila kita belajar ilmu, kita akan jadi tinggi. Tapi dalam masa yang sama kita dikena untuk rendahkan diri, dan kemudian nanti untuk jadi macam mim, dan terus dia merendah macam resmi padi, makin bersih makin tunduk, insya-Allah. Itulah falsafah ilmu. Jadi saya rasa kita nak bahas panjang lagi. Tapi cukuplah dahulu daripada ayat 1 sampai ayat 8 ni kita tadabburkan secara ringkas,
nanti pada minggu depan kita akan sambung lagi insya-Allah. Saya serahkan kembali kepada Syafiq. Masya-Allah, itu dia kan, banyak yang kita belajar ni, walaupun masih lagi di peringkat awal kita membaca dan juga memahami surah ini, dan kita akan sambung lagi selepas ni insya-Allah, kita faham-fahamkan lagi dan kita nak tadabbur sama-sama seperti apa yang banyak kali kita ulang doktor, bila kita baca Quran ni, kita baca, kita faham, kita hayatinya dan kita terus amal-amalkannya insya-Allah. Sama-sama kita belajar. Terima kasih doktor atas perkongsian ini. Moga dapat jumpa lagi untuk perkongsian kita yang akan datang. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin, Kepada anda, saya Riyami dan juga Pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Masih tuan ingat keletah dulu-dulu ke surau lama untuk berguru sambil menjunjung Al-Quran di kepala. Tanya teman sebelah, semalam ubah di mana? Tuan masihkah ingat pesan guru mengaji? Jika tiadanya Al-Quran di hati, kita mudah dilukai, juga mudah membenci, akan payah maaf memaafi. Guru juga pernah berpesan, makin jauh tuan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran bertelaku menunggu, bacamu kadang keras, kadang berlagu, dia akan tetap rindu. Juga pernah berpesan, makin jauh tuan berjalan, makin banyak kumpul kawan, namun kita kan keliruan. Kawan tak selamanya bersamamu, Al-Quran bertelaku menunggu, dia akan tetap rindu. Guru mengaji sudah tiada, tanpa disedari tuan semakin tua. Usah ditanya hukum ikhfa hakiki, entahkan sama bunyi dengan izhar syafawi. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1:30 hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadith. IKIM FM, inspirasi utama anda. Pada
Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para as-sahabah. Seperti kebiasaannya, beliau di masjid dilingkari, dikelilingi oleh ramai sahabat-sahabat beliau yang sedang mendengarkan dengan khusyuk apa yang akan disampaikan oleh kekasih mereka. Digambarkan keadaan para as-sahabah ketika duduk mengelilingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama seekor burung yang sedang hinggap di atas kepala mereka. Menunjukkan begitu khusyuk mereka mendengarkan, begitu senyap suasana hening yang mereka sedang khusyuk mendengarkan pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suasana yang hening dan khusyuk itu, datang seorang bernama Jarir bin Abdullah, seorang yang mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat di kampungnya. Jarir bin Abdullah yang masuk melalui pintu masjid melihat tiada ruang untuk beliau duduk hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana di hadapan baginda begitu ramai as-sahabah yang sedang menghampiri kepada baginda Rasulullah. Pada ketika itu Rasulullah yang sedang melihat Jarir bin Abdullah sedang berdiri di hadapan pintu masjid sambil melihat ruang kosong di hadapan. Baginda pun menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, melihat kalau ada ruang yang boleh didatangi oleh Jarir bin Abdullah. Para sahabat yang sedang melihat gerakan wajah Rasulullah menoleh ke kanan dan ke kiri merasa hairan akan perbuatan baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah mengambil selendang yang dipakainya dan dilemparkan kepada Jarir bin Abdullah dan mengatakan, duduklah kamu di atas alas selendangku ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melemparkan selendang itu dan ditangkap oleh Jarir bin Abdullah, dicium oleh Jarir bin Abdullah selendang baginda Rasulullah dan diletakkan di wajahnya sambil mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah memuliakan kamu seperti mana kamu memuliakan aku. Maka dia Jarir bin Abdullah mengatakan, aku tak akan berani untuk duduk di atas selendangmu ini. Setelah majlis itu usai dan para jamaah, para sahabat bersurai, salah seorang sahabat Nabi bertanya akan perbuatan Nabi sebentar tadi. Baginda bersabda, idza ja'akum karimu qaumin akrimuh. Bila mana datang kepada kamu seorang yang mempunyai kedudukan, seorang tokoh masyarakat, maka hendaklah kamu menghormati kepadanya. Jarir bin Abdullah, kata baginda Rasulullah, adalah seorang tokoh masyarakat di kampungnya, maka dia layak untuk diberikan penghormatan. Demikian perbuatan baginda Rasulullah di dalam menempatkan orang tepat kepada tempatnya. Baklang 91.5 FM. Raikan Ramadan dengan Al-Quran karya Bestari. Terdapat lebih 40 variasi mushaf pelbagai saiz dan warna. Dilengkapi dengan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah, terjemahan perkata serta pelbagai lagi inovasi untuk memudahkan anda bertadarus pada bulan yang mulia ini. Al-Quran Multazam, Al-Harmain, Al-Kubra, Mujam dan banyak lagi yang tentunya mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Dapatkan di kedai buku berhampiran dan www.karangcraftmall.com. Al-Quran karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Masjid Jami' Kuala Lumpur. Masjid Jami' Sultan Abdul Samad atau dikenali dengan nama Masjid Jami' Kuala Lumpur ini asalnya telah dibina oleh pedagang-pedagang Islam yang berasal dari India. Masjid ini berada di antara persimpangan Sungai Kelang dan Sungai Gombak Kuala Lumpur pada zaman penjajahan British. Masjid Jami' ini terletak di Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur. Ia telah dibina dengan rasminya oleh Sultan Selangor, Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Masjid yang tertua di wilayah persekutuan ini mendapat tumpuan orang ramai di sekitar pusat bandar, iaitu berhampiran dengan Dataran Merdeka dan perhentian LRT. Ia menjadi sebahagian daripada mercu tanda Kuala Lumpur sebagai kota kebudayaan Islam. Masjid ini dibina pada tahun 1909. Reka bentuknya diselia oleh pemangku arkitek Kuala Lumpur pada
pada ketika itu, iaitu Arthur Benison Hubbard. Masjid ini memudahkan kaki tangan kerajaan beragama Islam mengerjakan solat 5 waktu dan solat Jumaat. Masjid Jami' merupakan masjid utama bagi solat Jumaat dan pusat aktiviti Islam sehinggalah Masjid Negara dibina pada tahun 1967. Mereka bentuk masjid ini menurut tata rajah tradisional India Utara dengan dewan solat terbuka ke arah laman tertutup atau sahan. Masjid ini diapit dengan 2 menara dan beberapa menara lebih kecil. Kubah berbawang di kemuncak dewan solat dan di kemuncak menara menyerupai seni bina Mughal. Masjid Jami' adalah gabungan unsur Mughal dan Mughal yang menjadi contoh seni bina rasmi British di Malaysia. Belang merah dan putih dinding batu sama seperti Masjid Jami' di Cordoba, Spanyol, membentuk dinding luar masjid. Persamaan lain dengan Masjid Mughal boleh dilihat pada gerbang bertiang dalam bentuk berpetak dan perincian dengan selang jalur batu bata, plaster dan marmar. Pada tanggal 23 Jun 2017, dengan rasminya, masjid ini telah ditukarkan nama dengan nama baru, iaitu Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur, yang telah dimasyhurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syarifuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Aziz Sultan Selangor. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Sebab itulah kerana manusia ni kan sering kalahnya adalah dengan Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Oh, indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya Allah, ya Allah. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan
yang sejati ke jalan ilahi. Ikima